Nasi lemak sambal sotong. Sedapnya. Nak tahu? Jom sama-sama ikut Mok Teh. Assalamualaikum. Mok Teh harap anda semua sihat. Alhamdulillah, pagi ni Mok Teh sempat masak nasi lemak sambal sotong. Memang dah 2-3 hari dah mengidam nak buat benda ni sebenarnya. Alhamdulillah, pagi ni berkesempatan akhirnya. Okey. Nasi lemak ni, kalau yang lemak-lemak dan sambal sotong tu yang memang sedap, memang power lah makan dengan nasi lemak kan. Memang menyelerakan betul. Itulah menu orang Melayu kita kan. Itulah, walaupun lebih kalori, tapi itulah jika sedap dimakan memang itulah kan makanan yang kita selalu makan waktu pagi. Okey. Tak kisahlah kan. Itu sesuai menu diet kita lah kan. Okey, jangan buang masa lagi. Jom kita semak video yang Mok Teh sediakan ni. Bagaimana Mok Teh hasilkan nasi lemak sambal soto yang memang padu dan sedap. Jom. Okey, kat sini Mok Teh akan share dengan anda macam mana Mok Teh sediakan nasi lemak ni. Baik, sediakan bahan-bahannya. 3 cawan beras mengikut sukatan saiz cawan lah ya. 1 biji bawang merah, 1 inci halia, 2 simpulan daun pandan, sedikit garam, 1 kotak santan, 3 kotak air. Baik, itulah antara bahan-bahan yang dimasukkan dalam buat nasi lemak yang wangi dan sedap. Okey, mula-mula macam biasa basuh beras tu. Okey, 3 kali basuhan lah. Okey, macam biasalah. Seloknya kalau basuh beras ni biar beras tu bersih lah kan. Sehingga bersih. Tak kira lah, kadang-kadang lebih pada 3 kali pun boleh. Lagi elok sehingga jernih bersih lah ya. Masa basuh beras ni seeloknya kita kacau dia ikut arah lawan jam. Jangan ikut arah jam sebaiknya macam itulah, seelok-eloknya macam itulah. Dan mulakan dengan doa, bismillah lah. Bismillah dan doa itu lebih sebaiknya lah basuh beras. Okey, niat supaya masakan kita ni jadi sedap untuk kita makan bersama ahli-ahli keluarga kita lah kan. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Selepas dah bersihkan, okey, ketepikan sekejap dan kita sediakanlah bahan-bahan tadilah macam okey, macam yang Mok Teh cakap tadilah, halia, bawang merah, simpulan daun pandan. Okey, ringkas je, tak susah pun sebenarnya. Okey. Lepas tu bawang merah tu Mok Teh potong lah. Okey, potong mayang halus-halus lah. Okey. Lepas bawang, halia pula. Ni halia. Okey, potong halus halia. Okey, halia ni salah satu penyedap nasi lemak dan mewangikan nasi lemak tu. Memang sedap lah. Dan untuk mewangikan lagi boleh letakkan sedikit halba kalau sukalah. Okey, nasi lemak ni kan makan waktu pagi memang sedap kan. Itulah. Tambah-tambah kalau sambal yang kita masak tu memang sedap. Memang sedap. Nasi lemak ni kalau sambal sedap jadi sedap lah. Dan nasi lemak pun nak kena lemak-lemak dan wangi yang sedap jugalah. Maknanya antara keduanya tu nak kena balance, sama-sama sedap kan. Okey. Okey, lepas tu apa tadi? Okey. Masukkan daun pandan, bawang, halia yang dah dihiris tu. Okey, sediakanlah nanti macam biasalah kalau nasi lemak ni nak kena ada santan. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam lah. Okey, garam ni penyedap juga. Dia akan rasa lebih lemak, melemakkan lagi tu sebenarnya masuk garam. Okey. Okey, okey. Teh tuangkan. Okey. Santan kotak. Okey, belum teh. Okey, masukkan santan kotak. Okey, santan kotak tu kita sukat air, lepas tu kita akan masukkan air.
tiga kotak lah, tiga kotak air. Okey, lebih kurang macam tu lah, bersamaan dengan 3 cawan beras tadi. Okey, lebih kurang lah. Tapi kalau nak sukatan lebih tepat, menggunakan jari lah. Macam orang dulu-dulu, macam tu lah. Okey, kalau dah lebih kurang 1 inci tu pada jari kita tu, insyaAllah lah okey lah nasinya tu. Okey, tak adalah keras, tak adalah lembik. Okey, lepas tu kacau-kacau biar tercampur semua. Okey, lepas tu boleh letak di atas dapur elektrik. Nampak sampai bahagian tengah tu. Okey, mana suka sampai situ, okey lah tu. Okey, ready untuk dimasak lah. Okey, jangan lupa tekan butang tu. Mak Teh dulu pernah masak nasi, lupa tekan tu. Itulah, nasi berjam-jam pun tak masak dah kan. Itulah pengalaman kan. Itulah pengalaman masak nasi. Lupa nak tekan apa switch tu. Macam-macam cerita kan. Okey, dah letak, nampak tak? Dia macam hampir dah nak mendidih tu kan. Kacau-kacau lah. Sekali-sekala kena buka jugalah, tengok ya, kacau-kacau. Okey, tada, nampak tak? Ini dah masak dah ni. Okey, lepas tu bolehlah tutup switch tu dan boleh hidangkan. Bau dan aroma dia tu, ya Allah, sedapnya. Lemak dengan rasa bau lemak dia tu memang sedap. Dan dah masak lah nasi lemak. Okey, baik, nasi lemak dah masak. Okey, kita fokus pula untuk buat sambal soto untuk lawan dengan nasi lemak. Okey, biasa kita lawan dengan sambal ikan bilis je kan. Ini kita lawan dengan sambal soto yang sedap ni. Jom kita buat sambal soto pula. Baik, sebelum tu Mak Teh nak share dengan anda, kalau nak memilih cili yang tak pedas, cili ni lah, cili asam keping orang panggil. Tapi kalau nak menggunakan cili yang biasa yang pedas tu boleh je, sesuai selera. Okey, mula-mula Mak Teh akan gunting dulu cili kering ni. Okey, cili kering ni kadang-kadang ada dekat kedai, kadang-kadang tak ada kan. Tapi kalau dekat Kelantan memang banyaklah cili kering yang tak pedas ni dijual. Cili kering yang besar-besar macam ni. Tapi kalau dekat sini, dekat Johor ni macam susah sikit nak jumpa. Ni pun Mak Teh beli masa Mak Teh balik kampung hari tu, ada dia orang terjual dekat satu kedai tu. Okey, jadi Mak Teh belilah. Sebab cili kering ni memang tak pedas langsung. Sedap lah, sesuai lah untuk yang nak kurangkan pedas ataupun tak suka makan pedas. Tapi nak makan yang bercili kan, sesuai lah guna cili kering yang besar ni. Okey, nama dia cili kering asam keping. Dia tulis dekat situ. Okey, Mak Teh gunting tu. Okey, ketepikan. Mak Teh akan rendam dengan air panas. Okey, dan ni sedikit asam jawa. Okey, asam jawa ni ambil sedikit dan masukkan sedikit air lah, dengan sedikit air biasa. Okey, jadikan ia air asam jawa. Baik, cili pun Mak Teh dah potong dan asam jawa pun tidak buat air asam jawa. Okey, baik, kita ketepikan. Okey, kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. 1 kilo sotong, 15 tangkai cili asam keping, 3 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, sedikit asam jawa, sedikit belacan, sedikit air, sedikit minyak untuk menumis, sedikit sos tiram, tomato dan sos cili. Okey, sedikit gula merah, sedikit garam dan sedikit perasa jika suka. Itulah di antara bahan yang Mak Teh letak dalam Mak Teh buat sambal sotong. Sedap. Okey, ni Mak Teh dah rendam dengan air panas. Nampak berasap lagi. Okey, cili keringnya tu Mak Teh dah rendam dengan air panas. Okey, kejap lagi Mak Teh akan blend lah. Okey, tunggu dalam 20 minit ke 15 minit. Okey, dia dah kembang sikit tu kan. Okey, jadi senang kita nak blender dia. Okey, sementara tu Mak Teh campurkan terus dalam cili tu.
Mokti potong terus bawang putih. Okey. 3 ulas bawang putih tadi. Sebab ni semua kita akan kisar dia dalam satu blend. Okey. Jadi mokti campur je semua. Okey, untuk bawang, mokti lebihkan lah bawang bawang besar tu. Kalau kita lebihkan bawang besar tu jadi kurang pedas lah kan. Okey, salah satu tip juga tu. Okey, tapi sebab mokti dah guna cili yang memang kurang pedas ni, memang tak pedas lah. Tapi lebihkan bawang tu lagi sedap sebenarnya sambal sotong ni. Okey, lepas tu mokti basuh 3 kali basuhan. Dah tuskan, okey, mokti akan masukkan dalam pengisar tu lah. Okey, untuk mokti kisar. Okey, apa masuk tu? Okey, mokti keluarkan macam tangkai cili tu. Okey, masukkan balik. Okey, basuh yang dah jatuh tu, basuh balik masuk dalam tu. Okey, lepas tu sedikit belacan, lebih kurang 1 inci lah. Sedikit lah belacan ni, kalau nak lebih sesuai selera anda lah. Nak lebih, lebihkan lah. Kalau nak kurang, kurangkan. Okey, lebih kurang macam tu lah. Sedikit ataupun 1 inci. Lepas tu mokti akan masukkan sedikit air. Air ni paras-paras tenggelam lah. Okey, paras tenggelam. Okey, cili dan bahan yang kita nak kisar tadi. Okey. Okey, lepas tu kisar lah. Okey, mokti ringkaskan. Tada, nampak? Okey, ni dah dikisar. Okey, dikisar halus ya. Okey, lepas tu ready untuk goreng. Goreng pula. Ready untuk tumis. Masukkan sedikit minyak dalam kuali tu. Okey, apabila dah panas minyak tu, boleh masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okey, nampak? Dan okey, mokti masukkan sedikit air dalam pengisar tu supaya nak bersihkan pengisar tu kan. Okey, masukkan balik dalam tu. Okey, kemudian kita tumislah sehingga sehingga keluar minyak. Okey, sehingga terbit minyak lah kan. Okey, masa ni aroma belacan tu bau itulah sedap. Okey, sebenarnya kalau anda tak suka belacan tak perlu taruh, tak apa. Tapi kalau yang suka belacan silakan, tak ada masalah. Okey, kalau yang ada masalah macam resdung gatal-gatal kan, kalau makan belacan tak payah taruh. Okey, sedap juga sebenarnya. Okey, dah dikering sedikit tu, mokti masukkan sedikit air asam jawa yang mokti dah campur dengan sedikit air tadi. Okey, kacau-kacau sebati. Nampak dia dah terbit minyak tu kan. Okey, ini nak kena renek lama sikit tau. Ni mokti renekkan lama sebenarnya. Okey, ni mokti ringkaskan lah kan. Takkan nak tunjuk berjam-jam kan. Itulah. Okey, lepas tu mokti akan masukkan dalam campuran tu lah semua tu yang kita kisar tadi. Okey, mokti akan masukkan dalam tu. Okey, nampak? Okey ni. Okey, mokti akan masukkan semua. Okey. Dan kalau macam anda tak ada cili, macam sos cili, sos tomato, sos tiram, tak taruh pun tak apa sebenarnya. Sedap juga sebenarnya. Tapi kalau taruh ni mungkin lebih menyedapkan lagi lah kepada yang menggemarinya. Okey, kacau. Sehingga dia terbit minyak, nampak tu. Ni sebenarnya dia dah hampir kering dan terbit minyak lah. Nampak? Okey, lepas tu mokti akan masukkan lebih kurang 2 sudu kecil mokti tu gula merah. Sedikit gula merah lah lebih kurang. Ini sesuai selera anda lah, nak letak banyak mana ya gula merah ni. Okey, sedikit gula merah. Lepas tu sedikit garam. Okey, sedikit perasa lah jika anda suka. Okey, ada setengah orang suka letak perasa. Okey, ada setengah orang tak suka. Tak kisahlah, sesuai selera anda. Okey, tapi mokti letak juga sikit. Okey, kacau-kacau. Renekkan dia. Renekkan lama sikit pun tak apa, biar sambal tu betul-betul masak. Okey, lepas tu nampaknya dia dah kering kan, dah terbit minyak tu. Okey, mokti masukkan setengah kilo sotong tadi yang mokti dah bersihkan, tuskan lah. Okey, ni mokti guna sotong yang dah frozen ni. Dia orang dah potong siap-siap lah. Okey, renekkan sekejap. Okey, nampak kacau-kacau. Okey, dah tersalut semua sambal semua tu. Okey, dah boleh tutup. Okey, tak perlu lama-lama sangat lah. Masak sotong, setelah dah masuk sotong tu tak perlu lama sangat. Okey. Okey, sehingga dia panas dan tersalut semua sambal tu. Okey, renekkan sekejap, dah boleh tutup lah.
Macam ni lebih kurang. Nampak? Okey. Ini dah boleh tutup lah. Tak perlu lama ya. Takut nanti dia liat pula. Okey. Okey. Oh, aroma dia memang sedap. Tara. Dah siap sambal sotong. Bolehlah dihidangkan. Nasi lemak dah masak. Sambal sotong pun dah masak. Boleh dihidangkan. Maka terjadilah nasi lemak sambal sotong by Mok Teh. Nasi lemak sambal sotong by Mok Teh dah siap. Memang sedap. Memang kenalah nasi lemak lawan dengan sambal sotong. Terangkat habis. Okey, anda kena cuba tau. Buatnya pun tak susah. Yang penting sedap. Okey. Mok Teh rasa di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk hari ini. Okey. InsyaAllah di resipi anda akan datang. InsyaAllah Mok Teh akan kongsikan dengan anda dengan resipi-resipi yang menarik lagi. InsyaAllah. Okey. Jangan lupa follow Mok Teh, okey, dan tekan tombol loceng untuk dapatkan segala resipi terbaru daripada Mok Teh, insya-Allah. Okey, sampai di sini dulu. Salam sayang daripada Mok Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.